Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti FB Live saya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih. Kita dah masuk hari raya yang ke-12 lah, kalau tak silap. Jadi Syawal yang ke-12, insyaAllah kita harap apa yang kita bincang hari ini ada sikit lagi penambahan, sebab tajuk dia ialah cakap sepeluang. Apakah itu peluang? Sikit ringkas, dikira saya nak cakap lebih kurang 20 minit, tetapi kalau ada pertanyaan soal jawab, insyaAllah akan saya sambung mengikut keperluan kehendak sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya mohonlah sesiapa yang dapat ikut perkembangan ni, My FB Live sekarang ni, please share, dan jika ada soalan, pertanyaan, sila tulis di saya punya Facebook. Yang kedua, saya mengalu-alukan bagi sedikit feedback, sama ada suara saya dengar dengan jelas atau tidak di tempat anda, dan nyatakan di mana anda berada, macam mana cuaca, dan macam mana suara dan gambar dengan jelas atau tidak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tolonglah bagi feedback sebelum saya mula dengan percakapan saya peluang. Apakah itu peluang? Okay. Yang kedua, jadi ini pertama kali selepas Ramadan, selepas lama dan dalam tahun 2021 ini juga. Jadi saya mohon maaf silap cakap, jadi cakap kurang segalanya itu adalah firman saya. Kebenarannya semua itu adalah Allah SWT. Hari ini saya ambil peluang nak bersembang sikit dengan tajuk, sebab semalam kita telah selesai buat bincangan berhubung dengan sales coaching di abad ke-21. Apakah gambaran bigger picture perkembangan seluruhnya, dan apakah ciri parti yang perlu diambil perhatian sebagai satu usaha peningkatan sama ada diri kita, keluarga kita ataupun perniagaan kita. Itu semalam, dan alhamdulillah seperti yang dapat mengikuti perkembangan, saya sebab semalam saya sempat juga buat 15 minit live ya, bersama dengan peserta-peserta hebat daripada dalam negara dan luar negara, yang mana sampai sekarang saya masih dapat beri pertanyaan, dan saya memerlukan masa untuk beri jawapan di atas pertanyaan. Dan hari ini juga saya anggap merupakan satu kesinambungan apa yang kita cakap semalam. Dan pada sahabat-sahabat kita yang tak dapat join semalam, saya dapati, mohon maaf lah, dekat last minute saya tak sempat nak add, sebab masa tu kita kelas pun dah berjalan. Jadi peserta kita sudah banyak, saya tak ada ruang untuk menjawab. Jadi yang mana ketinggalan semalam, you just WhatsApp to me. I will try to give you how, so that you boleh tengok apa yang kita buat semalam. Yang kedua, tolong sikit bagi maklumat di mana anda berada, sama ada anda boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun kurang jelas, gambar nampak clear ataupun tidak. Tolong maklum di mana anda berada. Kalau anda di Johor, di Melaka, dan sambil itu bagi saya tahu cuaca di sana bagaimana. Di KL, di tempat saya ni, keadaan nampak mendung sikit ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada sahabat kita yang mana datang ni. Saya dah mulai tengok kita punya salam. Puan Isma kata, salam. Saya jawab, Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Isma, Puan Isma. Tolong share, siapa yang dapat masuk ni tolong share, because saya buat ini bukan di profile. Saya buat ini ialah di pada saya punya page, Syakir Mustafa page, Master Development Coach. So kalau nak selalu dapat tu, please like my page. Jadi yang ni saya buat di page, jadi minta sahabat-sahabat kita yang dapat ikut ini, seperti Puan Ismail, saya dah jawab salam, Waalaikumsalam. Tolong share, so that ramai kawan-kawan you boleh melihat. Kalau mereka lepas pun mereka boleh melihat recording. Okay, tajuk ni memang relevan, dia bersangkut paut dengan apa yang kita bincang semalam. Ada sales coaching di abad ke-21, tetapi hari ini kita cuma beri penumpuan pada mungkin ada spesifik area, bahagian sahabat-sahabat kita mana ini tahu lebih lanjut mengikuti keperluan dia, kita cuba entertain, kita akan beri maklumat yang relevan dengan keperluan dia. Okey.
Di samping itu juga semalam beberapa feedback saya terima daripada sahabat-sahabat kita, iaitu yang berbahagia Dr. Rahman Ibrahim dan juga Dr. Kurusaini, dan juga komen-komen yang disampaikan oleh Puan Isma sendiri. Alhamdulillah cukup cepat, pantas dan tepat. Maklumat yang diberikan sesuatu yang saya kata memang boleh diguna pakai dan boleh kita sharekan. The more kita share, the better it will be. Jadi sekarang ni saya dah cakap lebih kurang 5 minit. Sekiranya ada persoalan, sila tulis. Kalau masa sekarang tanya selepas saya cakap, boleh saya bagi jawapan secara lisan. Kalau dah saya habis, nanti saya akan buka, saya jawab di dalam penulisan, di dalam saya punya page. Jadi dan juga saya ingin ini daripada Singapura. Terima kasih, selamat datang Puan Rubaidah Tabri, selamat datang. Ini semua orang hebat-hebat ni, investors, usahawan dan juga mana terapis kita tak datang. Terima kasih. Waalaikumsalam kepada Puan Rubaidah Tabri. Minta Tuan Puan Tabri Rubaidah perlu share sudah kita punya kawan-kawan di Singapura dapat mengikutinya. Please share, because saya buat ni dalam page. Jadi siapa yang tak ada page saya tu mungkin dia tak dapat. Melainkan kalau dia like page saya, dia akan terima. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan tolong bagi maklumkan macam mana cuaca di Singapura, macam mana dapat suara dengan jelas atau tidak. Saya masih lagi nanti daripada perkabaran daripada Puan Isma macam mana cuaca di sana, sihat atau tidak. So terima kasih Puan Rubaidah, dan kalau ada apa-apa persoalan sila tulis dan saya akan angkat di kita punya page so that ramai boleh mengikuti dan kita sama-sama share. Jadi persoalannya sekarang ni peluang. Okey, tajuknya peluang. Apakah itu peluang? Kalau lagu dia lagu nama macam cinta, apakah itu cinta? Jadi ini kita nak terang peluang, apakah itu peluang? Alright. Peluang ni memang sentiasa ada. Cuma ada kita tahu atau tak tahu, atau kadang-kadang ada oleh sebab kita ada satu term, terminologi semalam saya terang. Kita menggunakan satu frame di pemikiran kita dan kita tak dapat meluang tu pula. Frame kita dia menghalang daripada kita tengok dengan jelas. Itu dia. Nanti saya terang apa sikit sebanyak frame dan sebagainya. Terima kasih. Okey, Puan Rubaidah kata dia dah share. Okey, di mana cuaca? Okey, clear, suara jelas dan sebagainya. Terima kasih kerana dah share. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini ikut saya nak cakap lebih kurang setengah jam. Tetapi kalau ada persoalan, insya-Allah saya akan sambungkan balik. Ini merupakan juga kesinambungan ataupun kita sambung balik apa kita cakap semalam. Tapi kita bagi tumpuan kepada spesifik area yang ditanya, lebih tepat. Dan semalam saya ada terang tentang tool-tool yang zaman sekarang ni dalam marketing 5.0 ada sebut, dia orang kata marketing sekarang ni lah human marketing technology. Okay? Dia cakap berhubung dengan technology for humanity. Jadi semua ni memerlukan humanity berhubung dengan kita punya social emotional, berhubung kita punya keadaan kita semasa. Jadi kalau kita dapat memahami apa tu frame, sebab tu orang nampak peluang, setengah orang tak nampak peluang. Sebab frame dia tu melindungi dia. Maka bila kita ikuti kursus ni, insyaAllah frame kita ni terbuka. Sebab kita memerlukan somebody else to help kita kadang-kadang. Sebab itu kita kena dalam satu rumah, dalam satu suasana, membantu antara satu dengan lain. Alright. Jadi terima kasih kepada Puan Isma dan juga Puan Rubaidah dari Singapura dah buat sharing. Mungkin kawan-kawan kita dari Indonesia boleh mengikuti juga percakapan ni. Tolong share kepada sahabat kita di Indonesia. Pasal semalam banyak yang tak boleh masuk. Because last minute tu tak sempat saya nak tulis. Dalam kelas saya pun very interesting. Everybody participate. Saya kira semalam ramai. Semua pakat memberi sumbangan. Sebab material yang digunakan itu adalah, saya hanya bagi framework saja. Tapi material kita gunakan adalah material yang guna pakai oleh peserta. Okey. Yang kedua, apa yang katakan peluang? Okey, sebelum kita pergi ke peluang, kita pergi langkah pertama. Iaitu, apa purpose kita? What is our main purpose when we do the business? Alright, kalau dalam satu organisation dia panggil MPP, perlu adanya dia kata dia kata massive transformative purpose. Massive tu cukup power, cukup strong dan juga sesuatu yang buat tu berbentuk transformasi, peningkatan. Dan matlamat itulah merupakan sesuatu yang membimbing kita menuju ke hadapan. Jadi pertama sekali kita kena polish kita ni matlamat. Niat. Jadi itu yang katakan intention. Okey. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang mengikut itu semalam, mungkin yang jelas saya ulang sikit. Bila kita jelas dengan kita matlamat, maka matlamat itulah sebagai satu tool
yang menyebabkan kita melewati atau melepasi segala halangan yang kita akan lalui. Bagaimana dia akan hadapinya? Bagaimana dia lakukan? InsyaAllah saya cuba sampaikan dalam peringkat yang tersingkat yang boleh. Jadi izinkan saya lah, sekiranya berlaku kekurangan itu kelemahan saya. Saya nak sampai sesuatu yang banyak tapi dalam masa 1 jam impossible. Tapi insyaAllah tuan-tuan boleh buat dia jadi possible. Jadi rupanya peluang tu sentiasa ada. Sebab tu di dalam abad ke-21 ni dia kata, kalau dulu orang kata sebuah kekurangan, sekarang ni dia kata in abundance. Orang putih kata abundance, kata melimpah ruah, dia kata. Bagaimana dia katakan melimpah ruah? Itu yang cakap peluang. Bagi setengah orang dia tak nampak peluang. Kenapa? Dia asyik nampak problem ya. Betul tak? Nak buat projek, problem dulu main. Nak buat satu, problem dulu mari. Sebagai macam kita kata, tanpa problem kita tak boleh maju ke depan. Tapi problem tu kerana dia selepas kita melaksanakan baru timbul. It's okay. Because yang tu kita boleh menyelesaikan menggunakan keperluan, kebahagiaan yang ada pada kita untuk mengatasinya. Tetapi sebelum kita bermula, kita dah letak problem, then kita tak ada nak berubah. Jadi kita melihat pada sesuatu yang kecil. Cuba kita tengok the wider picture. Itu dia kata, tengok the forest, tengok gambar lautan, orang luas. Kemudian kalau pokok-pokok tu kita tengok rimba, hutan. Lepas tu kita tengok pokok-pokok. Tetapi kalau kita tumpu pada satu pokok, maka kita tak nampak hutan, maka kita belagar di dalam keadaan penuh dengan pokok. Macam tu juga kalau kita buat sesuatu perniagaan sebagainya. Saya cakap ni pun, saya pun banyak kelemahan. Saya tak pandai. Kita sama-sama sharing. Alright? Sebab di depan saya semua ni orang hebat-hebat mereka. Sebab kalau kita tak buat sesuatu sekarang, we are the one that is helping ourselves. InsyaAllah, mudah-mudahan Tuhan bagi kita satu kejayaan. Yang kedua, saya sebut juga semalam, teknik sekarang diguna pakai oleh organisasi yang berjaya dalam mengeluarkan barang-barang perniagaan dan sebagainya. Dia menggunakan, kita katakan, yang mana telah pun dikomen dan ditulis oleh sahabat kita. Dia kata digunakan pakai 5A. Iaitu A, permulaan pertama sekali apa yang dia buat? Dia buat sesuatu nak bagi awareness, nak bagi kesedaran bahawa wujudnya produk ni, bahawa adanya barang-barang yang terjual ni dan sebagainya. Itu merupakan produk knowledge yang kita nak sampaikan. Selepas kita bagi kesedaran, awareness, maka kita cuba bagi sesuatu yang ada appealing, yang ada menarik, ada tarikan pada dia orang nak jumpa kita, nak mencuba bahan kita, nak beli barang kita. Itu langkah kedua. Langkah A kedua. Langkah A ketiga, A juga dia panggil ask. So that kita bagi peluang dia orang bertanya. Bila dia orang bertanya, itu merupakan satu feedback. Bukan semalam saya cakap ada 2 bentuk feedback. Satu dia panggil performance feedback, satu dia panggil developmental feedback. Performance feedback dia mengikut apa yang kita target. Tapi performance bukan. Keperluan yang kita perlu tingkatkan diri kita bersama apa yang kita perlukan di dalam produk itu. Yang keempat, yang keempat, action. Act. Kalau dulu kita tahu 4P dan sebagainya, kita baru tahu act. Bagaimana dia orang buat decision. Itu peringkat yang buat decision making. Jadi peringkat decision making dia bukan semua depend on the motivation anymore. Kalau peringkat awareness yang kita cakap orang dia tu, dia bagi satu kesedaran, dia merupakan motivasi. Kedua, tarikan pada dia pun merupakan motivasi. Ketiga, merupakan sesuatu yang bertanya kepada kita sebab apa yang ditanya tu dan merupakan sesuatu memberi tarikan kepada dia. So, saat kita cakap macam mana kita nak cakap, bagaimana kita nak tulis, macam mana kita buat iklan, itu peringkat dan seterusnya. Dan bila dia ambil tindakan, tunjuk kata dia ada puasan. Dia telah selesai dari segi keperluan dia, selesai dari segi motivasi. Sebab tu kadang-kadang benda mahal pun dia tak beri. Sebab dia telah selesai ketiga-tiga benda satu. Satu produk ni memang relevan, meningkat, memberi kekuatan pada apa yang dia nak daripada produk ni, ada. Yang kedua, memang tarik. Dia tertarik dengan cara packaging, produk, quality dan penyampaian diberikan cantik. Yang ketiga, apabila ditanya dan kita bagi jawapan memuaskan kepada dia, tidak ada lain, dia buat keputusan. Action. Dan last kali menyebab dia panggil advocate. Yang last kali advocate, dia menjadi kitanya loyal customer. Okey. Benda ni semua akan saya detailkan di dalam kursus selama 2 hari yang akan saya buat dalam masa lagi 2 minggu. Saya akan maklumkan, semalam saya maklumkan dia orang. Jadi yang mana berminat, boleh WhatsApp pasal saya ataupun boleh tanya kepada kawan-kawan kita yang ada semalam. Sebab dengan mengetahui apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni semua, secara tak langsung memberi satu kekuatan. Rupanya ada sesuatu yang kita tak nampak. Ya, selepas ada 5A ni tadi, zaman sekarang ni digunakan oleh satu organisasi dia panggil
exponential organization. Maksud dia punya jalan bukan untuk 10%, 20%, tidak. Dia punya keuntungan ataupun dia punya pulang dalam bentuk gandaan. Bukan 10%, 10 kali ganda. Bukan 100%, 10, 40, 50 kali ganda pun ada. Jadi tujuan saya menyampaikan di sini ialah nombor satu, bahawa sesuatu kita buat, insyaAllah kita ada masa depan yang luas. InsyaAllah kita ada peluang. Jadi peluang tu bagaimana wujud? Maka saya contoh macam ni, maka berlaku macam mana wujud tu ada. Saya kalau tak silap, saya boleh tak nak try nak share tengok di sini. Oh. Oh, tak boleh share ni. Okey, nampak gaya tak boleh nak share, tak apa, saya terus cakap. Sebab salah satu cara kita nak melihat peluang ialah bila berlaku satu perubahan atau berubahnya lonjakan konteks yang kita lalui dulu. Misalnya, konteks tu berubah kalau kita hidup dalam zaman yang kita punya COVID-19. Bila berlakunya perubahan konteks, maka peluang yang dulu dia berubah. Ya, kalau dulu dia merupakan sesuatu yang tak nampak peluang, bahkan sekarang nampak banyak peluang. Yang tu kena ikuti kursus baru tahu. Yang kedua, bila berlaku perubahan konteks, maka hubungan antara kita, pelanggan kita, produk kita, supplier kita pun berubah. Sebab kita tak boleh keluar dengan bebas. PKP dan sebagainya. Maka itu ada pun peluang. Sebab tu peluang orang yang menggunakan IT sistem dulu lebih mudah. Sebab sekarang ni saya akan cerita apa 5-6 perkara yang saya terang dah sekarang. IT tool yang dia orang guna untuk menjalankan, bagi kesedaran, awareness, untuk menjalankan appealing, untuk bagikan sesuatu tu supaya dia bertanya dan buat keputusan untuk beli barang kita sehingga dia jadi kita punya pelanggan tetap. Dia menggunakan 6 tool. Apa dia tool pertama dia guna? Satu, dia guna artificial intelligence, AI. Yang kedua apa dia guna? Dia gunakan sabit tu dia panggil Siri, apa kita punya iPhone. Can you tell me what's the weather? Machine cakap. Yang tu dia kata menggunakan natural language processing. Itu dia kata. NLP. Natural language processing. Tu yang ketiga, dia gunakan sensor teknologi. Itu alat-alat yang digunakan bila kita masuk supermarket, dia detect apa yang kita melihat, apa yang kita beli, sampai dia boleh tahu perasaan kita dan sebagainya at certain level. Dan peringkat ketiga, yang keempat ialah dia menggunakan robotik. Di barat banyak pakai robot. Kelang-kelang pakai robot dan sebagainya. Kelima, dia panggil augmented reality dan juga virtual reality. Yang ni saya sebut tuan-tuan, nak cerita ni panjang. Nanti dalam kursus 2 hari nanti saya cerita. Yang keenam, dia guna IoT, Internet of Things dan blockchain. Jadi 6 benda ni mempelaraskan ke 5 benda ni mempelaraskan ke 5 A yang kita sebut tadi. Maka di situ kita nak peluang. Bagi kita usahawan kecil macam mana nak buat. Yang ni yang kita akan dedahkan di dalam kursus 2 hari yang kita maklumkan semalam. Sebab tu peserta-peserta yang dapat semalam dapat ikuti sini, nampak ya, alhamdulillah dapat komen daripada Ismi dan juga daripada lain-lain, cuaca pun elok semua. Okey, terima kasih. Jadi benda ni akan saya simpulkan. Pertama kali, macam mana kita nak jelaskan supaya benda yang kita sebut tadi kita rasa walaupun problem, kita ada cara untuk mengatasinya. Iaitu pertama sekali, macam mana kita nak wujudkan kita punya purpose, matlamat perniagaan kita nak buat. Jadi kalau kita buat part time dan sebagainya, benda tu dia lain sikit. Tapi kita macam kita buat sesuatu yang kita buat sebagai satu corak nak meningkatkan kita punya kemajuan, cara dia lain. Pertama sekali, bila kita nak buat sesuatu, kita tentukan beberapa persoalan pada diri kita. Mengapa perlu kita ambil perniagaan? Kita kena jelas. What make I believe that by doing this, I will be successful? Apa dia? Maksud dia, apa kita dah tahu benda ni, dan baru kita terfikir dulu, bagaimana kita nak laksanakan. Sejelas-jelasnya, baru kita melihat, baru kita tahu benda lain apa lagi kita boleh buat. Sebab bila mengapa kita perlu buat dan bagaimana kita nak buat tu, dah ada, maka tidak ada masalah lagi dah. Buat tu tak ada masalah dah. Sebab apa saja dia bagi, setengah orang dulu kata dia meniaga batu pun boleh buat duit. Sebab dia convert batu tu jadi permata. Permata. Tempat saya duduk ni banyak permata, nama Taman Permata. Jadi banyak permata. Yang ketiga,
Yang dah kata what, baru dia fikir bagaimana pendekatan. Sebab tu pendekatan tu yang menentukan. Sama kita nak buat direct selling, sama ada buat indirect selling, sama ada kita nak buat through internet, IoT, sama ada kita nak buat through WhatsApp group dan sebagainya. Jadi pertama sekali kita kena bagi awareness kepada the whole crowd, not only to our community. Ini dia beza dia community dan crowd. Ataupun dia panggil tribe. Kalau kita pergi kat kita punya community kecil, bagi ke crowd, daripada crowd boleh jadi community. Maka community tu sentiasa berkembang. Tetapi kalau kita kira member kita dalam WhatsApp group kita saja, kita tak buka online, dan kita tak berkembang. Langkah pertama, go to the crowd, go to big public. And then baru develop di kita punya community. Dan community itu sentiasa berkembang. Bila kata why, mengapa itu? Big why dia kata. Dia kata those who knows the why can bear almost anyhow. Orang putih kata. Orang Melayu kata siapa ada minat, anda jalan boleh buat. Atau kata those who know the why, siapa tahu kata benda ni ada peluangnya, bagi macam mana pun, tetap dia boleh buat. Halangan tak ada bagi dia. Because halangan, if kita tak ada problem, seperti saya cakap semalam. Betul? Masa ada sahabat-sahabat kita ingat, what we have with frames is the problem, not ourselves. How we see the thing. Kita melihat sesuatu yang sedang kita buat bisnes sekarang ni, macam kita tengok dulu, susah kita nak berkembang. Sebab suasana konteks dah berubah. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, perlunya kita mengikuti perkembangan. Yang mana berminat sila ikut TikTok saya ni. Yang ni saya bagi peluang jadi sedikit pengenalan supaya tuan-tuan boleh melihat apa yang ada di kita. Sebab tuan-tuan tu sini adalah orang yang berjaya. Allah kata aku jadi manusia sebaik-baik kejadian. Manusia ni khalifah di muka bumi. Maka you are the best. Because we are the best. Maka tentulah ada keistimewaan pada tiap-tiap seorang di rumah. Depan saya ni semua pandai-pandai. Bukan saya pandai, saya tak pandai. Saya hanya berbincang, cuba dapat maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ni yang kita setuju pula. Kenapa kita memilih? Kalau kita memilih itu dia, tidak ada masalah. Kita rauni macam kita masuk pergi mengaji lah. Kita tahu pergi universiti, kita nak pergi belajar. Kalau susah macam mana pun kita nak belajar. Tujuan kita nak dapat ijazah, tujuan kita nak jadi apa saja kita nak buat, maka apa yang kita lalui itu merupakan satu cabaran, bukan problem, cabaran untuk meningkatkan lagi kedudukan pemikiran, kebolehan kita untuk menjayakan sesuatu supaya kita dah capai apa yang kita perlukan. Itu sesuatu. Yang ketiga, bila cakap how, maka di sinilah bila sejelas-jelasnya apa pasal kita nak buat bisnes tu, how tu kita melihat ikut kemampuan dan kebolehan kita. Ada setengah orang, dia tak berkebolehan, dia ambil orang lain, dia bayar bagi orang tu buat kerja bagi dia. Ada setengah, sebab itulah kami setengah, dia tak pakai ada orang. Dia perlu, dia panggil ikut buat tender, habis selesai benda tu berkualiti. Dia bagi kerja. Sebab itu, kita bukan kata mencari kerja. We create more job. We create more opportunity for other people. Maka merupakan peluang. Peluang tu bukan untuk diri kita saja, tuan-tuan dan puan-puan. Pada sahabat-sahabat, jiran kita dan juga mungkin graduate yang baru akan mengikuti perkembangan yang kita cakap tadi. Jadi, bila kita mengetahui kesemua ni, tuan-tuan pakailah meta question. Dia pakai 5A. 5 question, 5W. Okay? What? Apa dia? What? When? Where? How? And last sekali, kalau coaching dia tak guna why. Tapi why itu should settle first before the follow by another what? By another W. Jadi, bila kita dah selesai benda macam ni, baru kita melihat. Maka kita tak nampak orang kata red zone, dead zone dan sebagainya. Kita melihat semua ada peluang. Seperti saya tak maklum semalam, seseorang kata dia tak setuju dengan produk kita, doesn't mean dia tak setuju. Itu apa yang dia kata. Sebab frame dia tak melihat kebaikan produk kita. Maka situlah pendekatan kita guna pakai. Okey, saya dah cakap lebih kurang dekat setengah jam. Jadi kalau apa-apa soalan, saya akan kembangkan lagi. Jadi saya tengok dulu apa yang ditulis di sini. Okey. Rubaidah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, you dah share. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuaca okey. Terima kasih Puan Isma. Okey, you dah share. Alright. Oh yeah, betul. It's the problem of the frame, not kita yang problem. Okey. Dan Puan Isma tulis problem datang dan terus putus asa. Tapi tanpa mereka sedari problem itu adalah satu kejayaan jika positif. Menunjuk dia. Bila datang sesuatu yang kita kata problem tu, dia merupakan satu cabaran yang mana kita perlu atasi. Sebenarnya sesuatu kita buat tu, kita tak tahu tuan-tuan, kita nak keluar hari ni hujan ke tak hujan. Kita nampak cuaca elok-elok orang kata hujan. We cannot do anything.
Dia kata unceasing change, selalu berubah. Sebab tu kita selalu kata insya-Allah. Insya-Allah tu jangan lupa. Itu sebagai salah satu yang Allah bagi satu doa untuk kita kena sebut selalu insya-Allah. Dan sini saya belum tengok soalan lagi, tetapi di sini saya nak maklumkan beberapa cara sebab kita ada lagi ikut ni saya dah cakap dekat setengah jam. Saya akan terangkan salah satunya ialah berhubung dengan apa yang dikatakan alat-alat yang diperkenalkan kepada kita, bagaimana kita boleh pakai sekarang. Saya bagi misalan, semua orang sekarang ni pada smartphone, right? Semua ada smartphone, betul? Semua ada smartphone. Di smartphone tuan-tuan dan puan-puan tu ada di tangan anda tu, semua ada keperluan. Peringkat yang pertama, tentukan kita cakap pada seseorang yang niaga tu, create, orang kata curiosity untuk dia tahu lagi. Kedua, bagi motivation kat dia. Jangan kita main-main cakap sesuatu yang menunjuk kata kita pandai sangat pada dia. Tidak, kita kena fahami dia dulu. Maka kita kemukakan apa kita nak sampaikan. Dan mengikut kebolehan, kemampuan dan minat dia di mana, maka kita dapatlah situ bagaimana kita nak mendekati kita punya pelanggan. Sebab yang kita belajar sekarang ni, ramai-ramai pakai teori yang sama, ramai-ramai pakai anggapan yang sama. Sebab kita melihat orang tu, kita rasa dia sama, maka kita cakap pun sama. Sebab kita Allah bagi sama, tapi berbeza. Sebab tu cap jari kita pun berbeza. Jadi apa yang sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan ini ialah merupakan sesuatu orang kata yang memberi satu cara. Sebab tu kita kena belajar lagi. Belajar sampai belajar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan boleh berjaya. Mana kita tahu? Tanpa kita usaha kita tak tahu. Yang kedua, berhubung dengan appealing, macam mana bagi itu menarik? Sebab tu bila kita berjumpa seseorang tu, kita kena be positif dulu. We ourselves must be positif. Jangan kita ada was-was, tak apa. Sebab kalau kita berdengar setengah orang tuan-tuan dan puan-puan yang dia berjaya, walaupun orang tu kata I benci produk you, tapi dia tetap kawan dengan orang tu, dia tak benci orang tu. Sebab dia benci produk, dia tak benci saya. Sebab tu kita kata, bisa dengar perkataan orang kata benci tetapi rindu. Sebabnya dia tak tahu. Apabila dia tahu, dia tentu suka. Begitulah sesuatu yang kita cuba sampaikan. Pertama sekali, kita kena tingkatkan hubungan relationship. Itu kata relational marketing. Kita jumpa macam mana first kita nak create hubungan kita dengan dia. Penyampaian kita dengan dia macam mana. Supaya dia rasa ada richness. Bila dia cakap kita ada banyak maklumat, kekayaan maklumat yang membantu untuk kesenangan pemikiran dia ke, barang pilihan dia sebagainya dan sebagainya. Go to the bigger forest. Jangan pergi semua area. Supaya dia pula memilih yang mana dia perlu. Dan kita menunjuk dia. Selepas tu dia kata saya pun tak tahu. Dia bertanya pada kita. Maka di situlah baru kita tunjuk yang mana bersesuaian jikalau dia bertanya. Alright. Jadi begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Belajar. Betul macam ditulis oleh kita punya Isma. Setuju. Belajar sampai berjaya. Segitu juga kita sedekah orang bukan kita tengok kaya. Kita sedekah orang sampai kita kaya. Tu lagi konsep tu. The more we give, the more we get. Orang putih pun tahu perkataannya. The more you give, the more you get. Tapi kita kesetiaannya dapat sambung ke dunia dan akhirat. Apa kita bagi sedekah dan sebagainya. Rajin-rajin melaksanakan benda begitu. Yang ketiga, bagaimana pula menyebabkan kita bercakap sesuatu, dia menarik, dia akan bertanya. Itu sebabnya baru dia bertanya. Bila dia bertanya, dia mula ada bibit-bibit pembinaan kesukaan dia pada produk, kesukaan dia pada isu, kesukaan dia sesuatu yang kita sampaikan kepada dia. Bukankah ada kelembutan approach? There you are. You win their heart. Kalau dia percaya kat you dan kita tak tipu dia, you bawa apa-apa dia beli kepada kita. Tapi kat dia tu dia beli, kat saya dia tak beli. Lepas dia tahu dia beli kat kita, apa saja kita bermain semua dia beli. Beza tak tuan-tuan hadapi? Ada tuan-tuan. Dia bermain apa pun kita beli. Pasal satu PR dia penyampaian dan dia tak menang. Kalau ada rosak apa dia bagi dulu priority kepada kita. Itu menurut kita manusia. Sebab kalau dia minat dia akan bertanya. Kita dah selepas dah 3A. Pertama awareness. A kedua appeal. A ketiga dah menarik dia akan bertanya. Kita dah sempat ask. Selepas tu dia tidak ada lain. Saya ingat tidak apa dah Cik Mah. Saya ingat saya nak beli juga satu produk ni dah Cik Mah. Itu yang kita nak. Tetapi ingat kita bukan tipu dia. Kita kena bagi jelas-jelasnya. Walaupun kita rugi pun, kita tak hilang kawan. Sebab rugi pun salah satu.
perniagaan. Ya, risiko. Mana ada untung satu? Kita nak ambil exam, kita kena baca buku. Dan macam saya nak cakap tentang perempuan pun, saya kena prepare diri saya juga. Kena belajar, saya kena buat research, kena baca buku, buat kajian setakat saya orang tak pandai ni. Orang pandai ni, dia diam diri. Kita ni orang tak pandai yang banyak cakap. Juga kita like to sharing. Right? Okey, kita tengok sini apa yang disampaikan sekali lagi. Dan last kali, bila dia suka dengan kita, bila dia buat tindakan, maka dia jadi kita punya loyal customer. Sampai dia orang tanya saya, Syakir, you tu nak bagi kat peluang apa-apa pun. Bagilah peluang apa pun dia ambil. Sebab dia percaya pada kita. Walaupun rugi kan, untung sikit, dia tak marah kita. Bukankah orang kadang-kadang memberi peluang kepada kita, tapi kita sangka kerana dia tak beri barang pada kita, peluang tak ada. That is not the way. Tetapi benda yang saya sebut ni tuan-tuan dan puan-puan adalah sentuhan faktor-faktor penting. Tapi ikutilah kursus 6 hari yang saya nak buat ni. Lagi 2 minggu. InsyaAllah dalam minggu ni saya akan keluar iklan. Yang mana berminat sila register. Kalau tak dapat hubungan, kontak siapa-siapa sahabat-sahabat guru anda. Dia orang akan bawa nama kepada saya. Sebab kita nak bagi kualiti. Sebab tu kalau orang yang belajar sesuatu, dia tak putus. Sebab kadang-kadang kita cakap benda kontekstual, ulang-ulang benda yang sama. Benda yang kita tahu pun kita cakap lagi. Sebab kita tak usah nak meningkatkan lagi ilmu. Bagi tu dia panggil social delivery skill, cara penyampaian. Sebab tu cara untuk bercakap menggambarkan dia tu siapa. Itu dia. Now sekarang saya dah melebihi setengah jam. Maka saya nak tengok apa komen-komen yang ditulis sini. Okey, komen daripada Puan Isma. Puan kita punya Rubaidah, tolong tulis sama. Isma tanya problem datang dan terus putus asa. Tapi tanpa mereka sedari problem itu adalah satu kejayaan. Ya, betul. Benda yang saya sampai ni merupakan sesuatu untuk menyelesaikan kalau kita ada problem. Sebenarnya yang tu dia akan kata problem Puan. Itu dia kata challenging. Kalau kata problem tu tak boleh buat apa dah. Kalau rumah tu terbakar, kita tak boleh buat main rumah tu lah. Itu dia kata problem. Kita kena buat rumah baru. Nak bawa balik halaman tak boleh. Itu kita problem. Selagi benda tu boleh diubah sesuai, dia dipanggil frames yang problem. Okey. Yang kedua, okey, belajar sampai berjaya. Betul, Alhamdulillah. Apa pula yang ditulis? Ya. Dia kata, yes, relationship marketing. Jaga hubungan antara leader dan agent. Itu dia. Sebab tu selalu leader dia buat seminar, dia buat kursus. Dan macam saya dulu pun, kami sebagai leader, kami pay our people go for training. Kita bayar kan dia. Katalah masa tu kita dah berjaya, kita hantar dia pergi kursus bernilai lebih kurang 1,000. Kita bayar dia untuk 5 orang. Dia balik, dia belajar, dia berjaya, kita lagi berjaya. You want to make people happy, make sure they're happy. You want to make them happy, you berjaya, make sure your people berjaya, maka you berjaya. Sebab tu kita hidup leaders among leaders. Dan tentukan semua bersama kita ni menjadi pemimpin di dalam bidang masing-masing. Alright. InsyaAllah, terima kasih apa yang dikomen. Dan ada apa-apa pertanyaan daripada Puan Rubaidah, Puan Zubaidah tak mari. Sila kemukakan kepada saya, insyaAllah. Saya akan bagi jawapan. Saya melihat. Jadi minta tuan-tuan share. Kalau ada apa lagi. Okey, saya sambung pula yang tadi kita kata. Selepas kita tahu bahawa kelima-lima benda ni tadi perlu kita jalankan. Jadi yang saya cakap ni at macro level lah. Bukan saya kata bigger level tu lain pula. Ni at level kita sebagai usahawan. Kita buat one-to-one training ataupun kita buat coaching ataupun kita buat perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Inilah bibit-bibit perkembangan perniagaan. Salah satunya kita nak pilih cara mana pula. Sekarang teknik kena pakai IoT, Internet of Things. Ataupun kita nak pakai apa jenis, tak payah kalau tuan-tuan guna handphone pun sudah mencukupi dia. Sebab sekarang ni dia kira WhatsApp, Facebook ialah tools. Sebab tu gunalah tool tu untuk keperluan kita. Tak payah kita guna tool tu nak tengkak dengan orang apa, tak payahlah. Sebab apa yang kita nak tahu bahawa apa yang kita hadapi ni kadang-kadang benda tu biasa bagi orang lain. Pada orang lain dia kata challenge. Bagi orang satu kata, saya dah berjaya. Tetapi yang dia orang lalu tu bagi dia bukan kejayaan, bagi dia hanyalah cabaran. Akan keberbezaan frame tu tuan-tuan dan puan-puan. Seorang kata dia sampai tu dia berjaya dah. Kawan tu kata yang tu bagi saya belum berjaya lagi. Bukan cabaran. Jadi sentiasa peningkatan perkembangan kita. Jadi
Meaning making kita sentiasa berubah ikut masa dan waktu. Alright. Rubaidah Tabri. Oh, terima kasih. Ini orang hebat tuan-tuan dan puan. Ini international punya usahawan. InsyaAllah saya akan pelajari dan kongsi dengan kawan mahu berjaya ikuti program. InsyaAllah. Please register. Please register as soon as possible. Kita ada first 2 days ini kita ada lagi untuk continue. So that bila kita berkembang, kita boleh mengembangkan perniagaan kita. Kalau kita tak mengembangkan kemampuan development kita, maka kita tak boleh mengembangkan perniagaan kita. Kita tak boleh guna apa yang kita pakai dulu. Mula-mula kita mula dulu sampai sekarang sebab sesuatu kita buat berubah. Suasana berubah. Alat canggih berubah. Kalau dulu barang mahal, berubah. Kalau dulu kita nak pakai GPS, beli GPS. Kita nak pakai kamera, beli kamera. Nak pakai recording, beli recording. Sekarang tak payah. Yang tu dia pada menggunakan internet outing. Itu dia kata demokratik ataupun dia gunakan satu kataan yang kata semuanya jadi dalam satu benda. You beli satu iPhone, semua ada. Kamera ada. Recording ada. Hubungan ada. Nak beli barang pun boleh. Apa lagi? Nak tengok hiburan pun ada. Beli satu dapat semua. That is what happening now. So we have to learn. Kalau kita tak learn and relearn, maksud dia kalau kita tak belajar, meningkatkan lagi, maka kita tak berkeupayaan mengikut perkembangan semasa. Bagi example. Tuan-tuan tahu, semalam pun ada sebut, kita tahu kenapa dinosaur hilang. Right? Tahu tak? Ada lagi satu benda yang hidup zaman dinosaur, iaitu cockroach. Lipas. Lipas hidup ribu tahun yang lalu. Zaman cockroach tapi dia masih ada, dia masih survive. Herat. Nampak dia. Kalau kita guna sheltok yang sama, kita spray dia lama-lama, tak jadi apa, dia dah tak look dah. Itu kata keistimewaan kepada dia. Tu dia idea kita tengok macam ni dia survive. Walaupun billion years sekarang ni masih ada. Tapi dia kecil saja. Jadi beliau kata tuan-tuan dan puan, zaman sekarang ni, sebab tu dia buat satu, dia kata you are not looking for a job, you create the job. Sabit tu kalau apa ni kita punya YouTube dia panggil creator. Jadi orang yang buat tu dia panggil creator. Sebab setengah orang dapat berjuta tuan-tuan dari YouTube. Kita dah lambat. Jadi kenapa masih tak terlepas, kita masih ruang dan sebagainya. Okey, saya ingat matlamat saya nak cakap dah sampaikan. Cuma saya nak tahu apa feedback. Bagi sikit feedback, how do you find apa yang you dapat daripada percakapan saya tadi. Sila sikit kalau rajin-rajin buat rumusan di sini dan saya akan kupaskan lagi. Dan saya rasa apa yang saya ingin sampaikan sebagai satu ruang lingkup supaya tuan-tuan tahu bagaimana cara nak meningkatkan sesuatu. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, apabila kita buat sesuatu, dia berlaku lonjakan paradigma. Because we are looking the thing from the same thing. Macam ni lah kita duduk selalu menghadap sini. Cuba ambil satu hari kita ubah kerusi bila tengok orang lain. Maka pemikiran kita, perasaan kita pun berubah. Ikut berubahnya tempat itu. Maka kita berubah satu tempat tu merupakan lonjakan paradigma. Sebab tu kita kena realign kita punya mindset. To realign mindset, berbagai-bagai cara kita boleh laksanakan. Ini merupakan satu kata contoh penyampaian saya yang saya dah cakap dah 44 minit. Dan saya ingat kalau tidak ada keperluan, melainkan kalau ada apa-apa soalan, boleh saya cuba bagi jawapan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa yang kita katakan peluang merupakan sesuatu apabila berubahnya sesuatu kebiasaan yang kita hadapi sekarang ni, dia boleh jadi peluang. Tapi kalau orang tak tengok peluang, dia mengikat satu sebagai problem. Sebab dia anggap bahawa yang berubah tu masih macam dulu lagi. Sekarang ni hujan. Bila ada hujan, kita nak payung. So kita duduk jalan tak bawa payung. Lepas tu kita kata macam mana lah hujan. Because kita tak tahu perubahan tu. Jadi kita kena ada payung. Tak ada payung macam mana kita nak meneduhkan badan kita. Kita akan jadi rasa selalu menghadapi sesuatu yang kita tak sangka. Jadi itu merupakan sesuatu kekuatan minda yang perlu kita atasi. Sebab dalam kursus sales coaching ni pertama kali, how we want to equip ourselves. Bagaimana kita memperkukuhkan diri kita. Kita sendiri, we take care ourselves. Zaman sekarang ni kita jaga kita. Sama-sama kita antara satu dengan lain. Kita mempertingkatkan. Yang kedua, we increase our relationship. We improve our relationship. How to go about improve relationship ni? Tak payah kita salam, tak payah apa ada. Banyak cara lagi dulu. Kita berkomunikasi. Cara kita menyampaikan ilmu. Kita adakan sharing. Macam saya menyampaikan sekarang tuan-tuan ni, saya providekan sebagai satu platform. Bahkan di sini juga dulu beberapa orang sahabat mendapat dia punya agent melalui Metop. Alright? Dia mengikuti kursus saya
dan dia tengok benda minat, ada setengah orang dia beritahu dia buat sekian supply, dia pun dah pencen atas tu, dia ambil buat supply, jadi income pada dia. Bukankah ini merupakan platform? Jadi platform ni kita kena faham. Dan banyak lagi platform yang kita boleh pakai. Dia panggil open source platform. Iaitu daripada Google ada bagi open source. Jadi macam mana nak guna dia tu semua? Itu ikut perkembangan saiz besar mana perniagaan kita boleh kita pakai. Setakat ini, itu yang saya sampaikan dulu. Kalau ada kebaikan, minta tolong share lagi lah pada kawan-kawan lain. The more you share, the better, so that mereka boleh tak ketinggalan. Sebab sekarang ni saya buat dalam bukan dalam profile, tapi saya buat dalam page. Jadi saya minta terima kasih. Kalau tidak apa-apa soalan, saya ingat setakat itu saja. Jadi keseluruhan apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama kali bagaimana menyelesaikan 5A. Macam mana kita nak menjalankan 5A. Lepas tu baru kita cakap dalam bentuk coaching, bagaimana tindakan percakapan, itu kena dilatih. Ini kita kena tahu the bigger picture before we go the small picture. Kecantikan bermula dari dalam, menyinari ke seluruh alam. So we must be careful, we must be happy inside here. Kita melihat sesuatu yang terbaik, maka kita bincang. Jadilah kita mata labah, jangan di mata lalat. Kita melihat satu semua ada kebaikan. Keburukan jadi sikit, manageable. Betul-betul kita harap sama-sama kita usaha. Jadi inilah setakat saya usaha saya ringkas. Okey, ada sikit lagi. Oh, ada komen sini. Okey, Isma tulis betul. Contoh macam ubat juga. Sakit kaki kena ambil ubat sakit kaki. Bukan ambil PCM. PCM tu demam. Macam tu juga ilmu. Macam tu juga marketing. Nak jual produk kena ikut apa yang frame sekarang. Okey. Jadi baguslah boleh sentuh benda ni semua. Banyak, selalu banyak nak disampaikan. Jadi terima kasih komen yang diberi oleh kedua-dua Puan Rubaidah dan juga Puan Isma. Saya mengalu-alukanlah pada sahabat-sahabat lain yang ingin nak share, please share. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya. Contoh musim raya kena jual biskut raya, jangan jual ubat batuk. Ini orang pandai, ini dia kata orang berniaga lama. Ini yang katakan seasoned entrepreneur, alright? Seasoned entrepreneur, orang yang ada kebiasaan. Jadi syabas yang mana dapat ikuti. Saya mengalu-galukan lagi sahabat-sahabat kita yang lain, dan saya akan beritahu kursus yang kita nak buat ialah special kursus 2 hari sales coaching di abad ke-21. Selama 2 hari merupakan satu asas penting yang diikuti dengan perkembangan yang lain. Saya akan syabas, terima kasih yang dapat mengikuti semua. Setakat ini sajalah saya kata. Kalau ada apa-apa tolong share. Kalau ada persoalan sila tulis, saya akan jawab. Saya akan jawab. Dan sharekan kepada kawan-kawan dalam WhatsApp group dan sebagainya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat ruangkan masa hari ini, hari Senayan, daripada 11.30 sampai sekarang ni dah 12.15, lebih kurang 45 minit. Dah 49 minit dan sebagainya. Mohon maaf kesilapan, kelemahan, lambat cakap, slow cakap, tak clear. Itu adalah kelemahan saya. Sebagai manusia biasa, kebenaran semua daripada Allah SWT. InsyaAllah kita berdoa tuan-tuan semua lebih berjaya. Jagalah diri dalam keadaan sekarang ni. Kita kena ikut SOP. Mudah-mudahan kita semua berjaya. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan di hal lain hari. InsyaAllah. Mungkin besok. Kalau ada permintaan, mungkin besok saya buat juga dalam pukul 11.30. Kalau ada permintaan dengan tajuk yang mana saya boleh kembangkan lagi. Ini sebahagian. Besok saya akan kembangkan lagi bahagian-bahagian tertentu. Alright? Ini merupakan intipati ciri-ciri yang akan anda ikuti secara mendetail di dalam kursus selama 2 hari yang akan kita buat kelak. Minta maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.